Jadi untuk menyempurnakan majlis kita yang pertama ini, dengan sukacita saya menjemput Ustaz Abdul Hadi bin Cik Abdul Halim, Qari Negeri Terengganu kita, untuk memperdengarkan bacaan. Dipersilakan. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك
فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Tes, tes, tes.
Ya, demikianlah tadi seperti tadi kita dapat mendengar sama-sama mengikuti alunan suci Al-Quranul Karim yang telah diperdengarkan oleh Johan Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Terengganu 2020. Tidak lain tidak bukan bahagia Ustaz Abdul Hadi bin Cik Alim. Terima kasih diucapkan. Kita mulakan balik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Abdul Fatahul Aziz bin Abdul Karim, pengasas Teratak Ngaji Pulau Serai. Yang berbahagia Ustaz Tirmizi Haji Ali, Tuan Fazrul Ismail dan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, tetamu khas kita pada malam ini. Dan seterusnya lah tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan juga izinnya dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini bagi kita menjayakan program Sembang Santai Teratak Ngaji pada malam ini, yang pada malam ini kita amat bertuah lah. Kita didatangi oleh 3 tetamu khas selebriti kita, tidak lain tidak bukan Ustaz Tirmizi Haji Ali, Tuan Fazrul Ismail dan juga Ustaz Tirmizi Abdul Rahman yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan sebelum kita memulakan program Sembang Al-Quran pada malam ini, Sembang Santai Al-Quran pada malam ini, saya dengan ini menjemput dan persilakan yang berbahagia Ustaz Abdul Fatahul Aziz bin Abdul Karim, pengasas Teratak Ngaji Pulau Serai, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis yang diimport khas daripada penerangan. Penerangan Dungung. Sebab itu dia punya tah itu memang kalah lah. Mungkin mengalahkan 3 orang malam ni. Kemungkinan lah. Okey. Sebab tengok orang gitulah kat dia. Okey, ahli baru kita dah. Selamat datang ke Teratak Ngaji. Okey, yang dihormati sahabat saya Ustaz Tirmizi Ali, Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, yang bahagia Ustaz Fazrul Ismail, yang mana sebelum ni kita lihat dalam TV. Dengan izinnya kita dapat bertemu mata pada malam yang berbahagia ini. Walaupun agak sedikit gusar petang tadi nampak cuaca kan. Tengok dalam map pun duk hujan kan. Tapi alhamdulillah berkat mungkin doa Syekh mungkin doa kita semualah pada malam ni kita dapat menjayakan program Sembang Santai Al-Quran, Al-Quran Sahabatku. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat berkumpul di Teratak Ngaji ini. Untuk makluman Ustaz Fazrul dan semua yang hadirlah di kita ni, di Teratak Ngaji bermula pada 2015. Jadi perkembangan demi perkembangan hampir 5 tahun lah. Okey. Jadi 2 orang sahabat anak ni tak asing lagi lah. Mungkin 2-3 kali dah mari kot. Okey. Mari ialah kerana Al-Quran. Li'anna Al-Quran. Kerana kerja kita kerana Al-Quran sahaja. Jadi ucapan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Dijangka berapa orang? Berapa ratus? Ada 200 orang. Lebih sebenarnya, tapi cuma atas alasan SOP tu kita kena sekat jugalah tapi nampak tak sekat mana dah ni. Okey. Kita cubalah macam mana sekalipun terima kasih kepada sahabat saya yang sudi hadir pada malam ini, meluangkan masa jadual yang padat. Begitu padat, bermula semalam Ustaz. Hari Khamis sampai hari Sabtu, esok hari Ahad. 4 hari. Semua mengejarkan kepada keberkatan ataupun keizahan, kemuliaan Al-Quran. Jadi kita ni tumpang sahaja. Tumpang barakah Al-Quran. Ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini.
Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya kerana Al-Quran. Jadi setakat itu sajalah ucapan aluan daripada saya. Itu saya tutup dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Abdul Fattahul Aziz yang merupakan pengasas Teratak Ngaji Pulau Serai yang baru saja menyampaikan ucapan alu-aluan sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat sekalian, tak sabar pula kira dah. Tak sabar InsyaAllah. Dengan ini, saya bagi mewakili majlis, dengan ini menjemput dan bersilakan Yang Berbahagia Ustaz Tirmizi Haji Ali, Ustaz Fazrul Ismail dan juga Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, tetamu khas yang kita bawakan pada malam ini untuk memulakan program Sembang Santai Al-Quran. Dipersilakan. Falyatafaddali ma'jura. Oh, tak sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih diucapkan pada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan pada Ustaz Fattahul Aziz sebagai tuan rumah bagi Teratak Ngaji. Seterusnya kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Ustaz Tirmizi dan juga Ustaz Tirmizi pada hari ini Ustaz, ya, dalam sembang santai. Dan bila sembang santai pada hari ini, maksudnya kita saya mulakan pendek je dulu, ya, dan kemudian nanti kita nak bersama, sebenarnya kita nak melihat kepada asas dalam sembang santai kita pada hari ini, iaitu daripada Ummul Quran dahulu, sebelum kita pergi lebih jauh lagi ke hadapan, insya-Allah. Dan rasanya Ustaz, ya, kita borak-borak juga Ustaz, ya. Ya, kalau ada siapa-siapa ada soalan, kalau saya boleh jawab saya jawab, kalau tak Ustaz Ji ataupun Ustaz Tirmizi yang menjawab. Kita harapnya perbincangan kita pada hari ini adalah perbincangan yang penuh barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar daripada surah Al-Fatihah. Kita mulakan dahulu dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Silakan. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin wa ba'da. Terima kasih kepada pengacara majlis kita, saudara Mahdi, bukan Mahdi,
Saudara Mahdi, Tuan Mahdi kita. Sedap sungguh suara Ustaz Fatah. Oh, penerangan. Kena dah. Subhanallah, terima kasih. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Fatahul Aziz Abu Bakar, sahabat saya, pernah sama satu bilik. Satu bilik lah. Katil dua. Satu bilik. Sebab katil dia ada dua. Mana tu? Di Padang Midin tu, Mahat Padang Midin. Ustaz Fatahul. Ingat kebang ni. Tak kira. Ustaz Fatahul Aziz, sahabat lama, dan saya pernah juga ke rumah beliau di Kampung Besuk sana, di Kemamang. Subhanallah. Memang apa, merinduilah nak mari ke Teratak mengaji ni, dan ada perubahan. Subhanallah. Dulu belah Nuh saya. Mari belah ni. Subhanallah. Subhanallah, sangat hebat. Subhanallah. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Fazrul, tadabbur kita. Welcome to Terengganu. Dan tak asing lagi tuan guru kita Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali, sahabat juga ni. Itu guru kita. Subhanallah, permata Al-Quran kita. Subhanallah. Tak lupa kepada Fadilatul Syekh Syekh Mahmud Al-Husari At-Tatawi, Tantawi. Subhanallah. Allahu Akbar. Beruntung tuan-tuan dan puan-puan. Puan-puan ada? Ada umur. Tuan-tuan dapat belajar Al-Quran dekat sini dengan Ustaz Fatah, dengan Ustaz Hadi, dengan Ustaz Tirmizi, dengan Ustaz Yahya, dan macam-macam Ustaz lagi. Dan dapat juga bersama dengan Fadilatul Syekh Mahmud. Allahu Akbar. Dapat Melayu, dapat Arab, dapat. Allahu Akbar. Tahniahlah Ustaz Fatah. Subhanallah. Lahjah Arab. Sebut lahjah Arab dah. Subhanallah. Tak lupa kepada adinda saya Al-Fadhil Ustaz Hadi. Allahu Akbar. Ini permata Al-Quran kita ni. Doa tuan-tuan dan puan-puan. Doa mudah-mudahan dulu masa arwah subhanallah. Masa arwah ayah Ustaz Hadi masih ada lagi di Masjid Putih. Saya pernah kata pada Ustaz Hadi, Ustaz Hadi satu hari nanti akan pergi sebagai Johan antarabangsa, saya sebut masa tu. Masa Masjid Putih ni, Masjid Putih saya ingat. Masa Ustaz Hadi cik lagi ada tingkatan berapa saya tak ingat. Tapi daripada tingkatan tu dah minat dah Ustaz Haramu. Baca Arab dah Ustaz. Baca style Arab dah. Gaya. Saya sampai hari ni tak jadi Arab, jadi negak je. Allahu Akbar. Ustaz Hadi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan sikit masa lagi, amin. Kita doakan amin. Menyambung legasi Ustaz Tirmizi Johan kita dalam masa. Ada sahabat saya, dia jiran kepada Ustaz Fatahul. Sahabat saya sekolah menengah dulu. Nazmi Nordin. Saya cari dia tak ada lagi. Mana duduk? Duduk mana? Ada tak? Nak suruh tarik Taranu sekarang ni. Mana ni? Tu sahabat saya di sekolah menengah dulu. Subhanallah tu. Bagus juga tu. Anak soleh tu. Subhanallah. Isteri seorang ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada live ke? Habis. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan pencinta Al-Quran semuanya yang Teratak ngaji ni memang tidak asing lagi. Masyhur, ma'ruf ada teratak ngaji ni. Dan teratak ngaji ni bukan bukan calang-calang sebab apa? Sebab begitu ramai sekali orang-orang alim yang mari sini. Tokoh-tokoh Al-Quran yang mari kat sini. Dr. Zul Bakri, Ustaz Dr. Khalil Anwar, Syekh Abdul Karim. Sampai. Ba'din insya-Allah Syahr jai insya-Allah boleh kita bawa Syekh Karim pula ni. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Dan kita juga ada ni, saya tengok tadi anak muda kita, saudara Aiman, Ustaz Aiman kita, pemata Quran juga ni. Alhamdulillah terus bersama dengan Al-Quran. Dan kita nak mula tadi Ustaz Fatihah. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia sebab dia sama tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan puan-puan nak. Puan-puan adalah rumah tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT sekalian. Saya nak baca malam ni Ustaz Fatah. Kalau dalam My Quran Time tu saya baca straight satu surah kan, Al-Fatihah kan. Jadi malam ni Ustaz Fazrul, Ustaz Tid nak minta izin kita baca satu ayat, saya baca satu ayat, tuan-tuan ikut satu ayat. Boleh? Boleh lah. Kita buat tanun jiharkah malam ni.
Dah walalok je. Ikutlah Terengganu apa pun keluar balik. Ikut tubik lah Ustaz. Ya. Ikut tubik. Ha? Di mana? Ikut. Okey, tuan-tuan dan puan surah Al-Fatihah kita baca dah. Ummul Quran kita hadiah pada mak ayah kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dah barangkali kita duduk pada malam ini, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh bersungguh belajar Al-Quran. Dah, doa mak ayah kita. Dah. Doa mak ayah kita pun pasti doa tok nenek kita. Dah, doa ke kita, ya Allah. Biarlah aku tak ada esok lusa pun, tapi biarlah anak-anak aku dia boleh mampu baca Al-Quran. Biar dia boleh seronok baca Al-Quran, bersemangat belajar Al-Quran. Dah. Ini doa ibu dan ayah kita. Jadi kita baca Fatihah, mak ayah kita, anak-anak kita, atuk nenek kita, guru-guru kita yang ajar kita. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin dan muslimat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Lagu apa dia? Hah? Tak tahu Ustaz Hamba pakai baca je. Dia kadang-kadang Ustaz Zia, bila kita sebut Taranum kan, dia terus ingat Taranum baca tu kena baca macam Ustaz Hadi baca tadi. Memang dah orok lama Ustaz, napah tak ada, suara tak ada. Tapi jawab molek cakap tu suara ada. Nah. Maksudnya bila kita sebut Taranum tu, bila kita baca Murattab pun ada Taranum juga. Nah, bila baca Mujawwad, bila baca macam berlagu macam Musabaqah tu, itu memang lagu lah kan. Jadi maksudnya bila kita sebut bacaan Taranum ni, jangan kita fikir bila kita untuk baca biasa tak payah lagu, tak payah Taranum kan. Cumanya kita belajarlah sikit-sikit sebanyak kan. Kita dengar selalu yang macam tadi kita baca Taranum Hijaz kan. Taranum apa? Hijaz. Sekali lagi nak dengar? Hijaz. Bunyi Arab dah. Bau Hijaz bagus. Syekh lah. Masya-Allah. Jadi baca sikit sebanyak kan. Kalau hujah taklah biasa lagu biasa. Taklah masuk sikit sebanyak. Dengan cara mana? Dengan cara kita senantiasa dengar dan kita cuba latih. Boleh lah insya-Allah. Wallahu a'lam. Fadhal. Oh, senang elok azan tak? Sila bila yang bertugas. Kira macam mana azan nak dapat ni?
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi sebagai ulangan kepada kita tuan-tuan sebelum solat Isyak nanti, ya, berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini sebagai induk kepada Al-Quran, ya. Dengan tuan-tuan belajar Al-Quran di sini sudah tentunya mendapat banyak pencerahan daripada Al-Fatihah. Yang pastinya kita berdoa, doa yang wajib, iaitu kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Al-Fatihah inilah yang menerangkan ataupun ditafsirkan, diterangkan lagi lebih lanjut dalam surah seterusnya, ya. Apabila kita nak jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang soleh, maka panduan Allah bermula pada ayat ataupun surah yang kedua, surah Al-Baqarah, itu banyak berkaitan dengan prinsip dan juga kepimpinan, ya. Bila nak jadi seorang pemimpin yang prinsipnya itu kuat, walau di mana sahaja kuat prinsipnya, itu ada dalam surah ketiga. Surah apa tuan-tuan? Surah ketiga, surah Ali Imran, ya. Analisis tentang Uhud dalam surah tersebut, di mana para sahabat diberi komentar. Pusingan pertama itu menang, pusingan kedua itu kerana ada di kalangan sahabat yang sedikit, ya, sedikit prinsipnya itu terganggu kerana ada ghanimah di bawah, tapi bukan sekadar ghanimah, tetapi ada isu, ya. Salah satu daripadanya ialah ada orang yang masih lagi dikaitkan dengan riba pada waktu itu, ya. Analisis apabila Allah cakap dalam surah ketiga. Jadi surah Al-Baqarah, ya, bagaimana menjadi pemimpin yang teguh, itulah 286 ayat. Diterangkan surah Ali Imran, macam mana nak kuat prinsip di mana sahaja, berada di teratak ini belajar, kemudian pergi ke tempat kerja, dalam keluarga kuat prinsip. Kemudian bagi seorang pemimpin, kalau nak terus memimpin sebagai khalifah, adilnya itu diterangkan pada surah nombor 4, iaitu surah apa? Surah An-Nisa. Dan apabila kita dah dapat banyak kelebihan dalam kehidupan kita, maksudnya kita dah dapat duit, kita dah ada kereta, kita ada peluang mengaji di sini, sebenarnya Allah kata kalau makin banyak fadal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan janji. Itu banyak dicerita dalam surah nombor 5. Surah apa tuan-tuan? Surah nombor 5. Makanan daripada langit, Al-Maidah, ya. Dan bila dalam hidup ini kita diberikan macam-macam, ya, Allah tundukkan macam-macam, termasuklah kita boleh makan kambing dan juga makan ayam dan juga makan lembu. Surah nombor 6, nama surahnya Surah Al-An'am. Dan dalam hidup kita ini, kalau ada kisah pasal syaitan ataupun iblis yang menggoda manusia, mengganggu ataupun tidak lulus ujian, ya, Allah terangkan lagi pasal ujian menggoda manusia ini, yang menyebabkan manusia itu kadang-kadang dia ke kiri, ke kanan, kadang-kadang tidak mahu ambil pendirian, tetapi Allah tetap berikan panduan agar kita ada pendirian. Semua perkara mesti ada pendirian. Pendirian ahli syurga, bukannya pendirian di tengah-tengah di antara syurga neraka. Itu diterangkan pada surah nombor 7. Surah apa tuan-tuan? Al-A'raf. Dan bila kita nak menjadi pemimpin, kita mesti terus mendidik anak-anak pada ahli keluarga kita. Jangan sampai bahawa yang diutamakan adalah harta. Jangan sampai yang diutamakan adalah harta, tetapi segala perjuangan, segala perkara kebaikan kita buat adalah kerana Allah dan Rasul. Itu diterangkan dalam formula kejayaan yang ada pada surah nombor 8. Surah apa nombor 8? Al-Anfal. Dan cara untuk tuan-tuan kita semua berjuang berjaya, tak kisahlah dalam keluarga, dalam organisasi, dalam perjuangan agama, syarat untuk berjuang paling tinggi sekali perjuangan di medan perang itu dalam satu-satunya surah yang tidak ada bismillah, iaitu surah apa? Surah At-Taubah. Dan kalau kita pergi berjuang, kadang-kadang orang tak suka kat kita, kadang-kadang orang tak layan kita, orang pandang kita kecil, orang tak kisah apa yang kita nak bawa ke arah kebaikan dekat syarikat ke, dalam keluarga ke, ayah mertua kita ajak ataupun kita ajak ke arah kebaikan, tak nak. Tapi jangan merajuk. Jangan kita merajuk ataupun kita rasa macam saya nak tarik diri, kerana ia diterangkan pada surah nombor 10. Surah apa nombor 10 tuan-tuan? Nombor surah Yunus. Tetapi jadilah seperti
seperti surah nombor 11 di mana itu surah tentang kalau turun pada Nabi itu dikaitkan dengan Nabi mungkin beruban. Ada dua maksud. Satu, beruban itu pasal Nabi tahu kisah-kisah Nabi-Nabi dalam surah nombor 11 ataupun kerana dalam surah ini ada formula penting iaitu istiqamah untuk kebaikan. Itu surah nombor 11. Surah apa tu? Surah Hud. Dan dalam hidup ini kita akan naik turun di lambung ombak, ya. Bila kita baca Fatihah itu kita tahu bahawa saya nak jadi orang yang diberi nikmat, ya, tetapi kita akan di lambung ombak. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun dia tak puas hati. Adik-beradik masukkan dalam telaga kemudian diangkat, kira dah okey dah ni, dah selamat, rupanya kena jual pula harga murah dekat pasar. Ingatkan dah dibeli dapat masuk kawasan kira rumah cantik lah ni, kan, rupanya kena goda pula dengan isteri tuan empunya rumah. Ingatkan dah selamat dah, rupanya masuk penjara, dah beritahu tentang mimpi. Ingatkan nanti adalah orang recommend untuk keluar, rupanya terlupa. Tapi rupa-rupanya sejarah itu, sejarah bukan sekadar seorang insan. Dia berlaku kepada kita bahawa Allah akan naik turunkan kita kerana Allah sedang menyiapkan sesuatu di depan. Syaratnya mesti jangan lupa kepada Allah ketika kita susah senang. Surah 12, surah apa tuan-tuan? Dan itu sebabnya mengapa kita kena belajar berzikir banyak. Kerana hebatnya guruh itu, ya, hebatnya itu guruh itu kerana bunyinya. Hebatnya manusia pada hati yang selalu berzikir kepadanya. Surah 13, surah apa tuan-tuan? Surah Ar-Ra'd. Jadi itu 13 surah, Ustaz, ya. Tapi kita nak baca surah nombor 17, surah nombor ayat nombor 9. Surah Nabi dijalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pasal ini motivasi Quran. Sebelum santai nampaklah ni mungkin tuan-tuan nak bertanya soalan ke, kita borak-borak, ya Ustaz, ya. Tapi itu ada kaitan dengan surah Fatihah yang kita baca tadi. Maksudnya kita minta hidayah, Allah bagi semua menu-menu kejayaan untuk kita dapat hidayah. Dan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita baca daripada ayat nombor 9, surah Al-Isra. Surah nombor 17, pasal surah nombor 18 ini bercakap tentang perjuangan akhir zaman. Surah Al-Kahfi. Jadi sebelum surah Al-Kahfi itu, Allah bagi tahu kalau nak hadapi akhir zaman, surah 18, kena kuatkan diri dengan surah 17. Surah Musabbihat, ada 7 surah Musabbihat. Pertamanya surah 17, surah Al-Isra. Kita baca hanya ayat 9. Dipersilakan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Dan saya kasihi dan juga sayangi semualah yang hadir pada hari ini. Masya-Allah. Saya sebenarnya tuan rumah hari ini. So saya akan tanya soalan lah kepada kedua-dua ahli panel ni malam ni. Dan saya tinggal dekat seberang ni. Kerana saya Ustaz Fathahul Aziz, pengasas teratak ngaji. Tak lupakan pada Fadilatul Syekh Mahmud Syekh dan sahabat saya di depan ni Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Ahmad Tirmizi Abdul Rahman yang terkenal dengan bacaan lagu Hijaz dan nahwannya yang menggoncangkan jiwa orang yang mendengarnya. Saya meminjam kata-kata doktor apa yang datang masa hari ulang kaji tu. Saya dengar kata, menggoncangkan jiwa, subhanallah. Kelebihan, masya-Allah. Barakallah. Khususnya adinda Ustaz Abdul Hadi, Halim dan semualah rakan-rakan para asatizah yang hadir pada malam ini. Saya rasa cukup-cukup bertuah kerana diberi peluang untuk bersama-sama dalam program yang begitu baik pada malam ini. Iaitulah sembang santai Al-Quran, teratak ngaji, #Quran Time lah. Okay, alhamdulillah. Maka Quran ni benda yang begitu hebat lah, mukjizat yang sangat agung. Disebut sebagai mukjizat yang terbesar, mengalahkan semua. Kan? Kalau Nabi Allah Ibrahim, mukjizat dia kebal dalam api. Tapi mukjizat tersebut habis selepas wafatnya Nabi Ibrahim.
Kalau Nabi Musa mukjizatnya tongkat yang boleh membelahkan lautan. Tapi tongkat tu tak ada dah dengan wafatnya Nabi Musa. Tak ada dah mukjizat tu, habis seiring dengan kewafatan Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau orang beli tongkat baru pun dia buat tongkat baru, letak jenama Nabi Musa pun tak berhasil juga tongkat tersebut. Habis. Nabi Daud yang suaranya masya-Allah membaca kitab apa? Nabi Daud baca kitab apa? Kitab Az-Zabur. Insya-Allah barakallahu fi Syekh. Astahi minka bikatsir wallahi. Subhanallah ana yani nahnu nastafidu minka. Subhanallah. Minta izin Tuan Syekh. Masya-Allah. Sepatutnya saya tak layak berada di hadapan ni. Allahu akbar. Tapi tak apalah, sama-sama kita berkongsi. Kita berkongsi sikit-sikit. Okey. Tapi Nabi Muhammad SAW walaupun wafat, mukjizat Al-Quran masih ada sampai sekarang. Hebat. Bukan sekadar mukjizat, tapi perkara-perkara yang hebat, mukjizat itu terlihat sampai hari ini. Macam mana orang masuk Quran dengan sebab dengar Quran saja. Itu mukjizat. Mana ada orang dengar bacaan lain boleh masuk Islam? Kan? Ada yang dengar Quran terkedu. Ni cerita ni orang bukan Islam yang dengar Quran. Apatah lagi orang beriman, kita dengar Quran, subhanallah. Menambahkan iman kita. Baiklah, kita nak baca satu ayat surah Al-Isra, kerana pada malam ini kita ada masa dia. Kalau saya tuan rumah, saya nak tanya soalan lah, tapi saya baca dululah. Baca sikit surah Isra, kerana kita hidup ini ada pedoman dia, hidup kita ini. Dalam paduan hidup. Saya nak datang ke sini walaupun dah beberapa kali datang sini, tapi masih lagi kadang-kadang salah jalan. Kalau tersalah jalan tak sampai sini lah. Mana kena ada panduan. Pakai Waze, pakai map. Kan? Juga hidup ini. Ada jalan yang betul, ada jalan yang salah. Itulah panduan ni. Sebab itulah kita jangan pisahkan diri kita dengan Al-Quran. Saya baca ayat yang ke-9 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
Daripada ayat nombor 9 sebentar tadi, sebenarnya ada kaitan dengan surah ke-18, surah Al-Kahfi, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mungkin terus kita mendengar daripada Ustaz Ahmad, daripada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ya, kerana surah Al-Isra ni sebelah daripada surah Al-Kahfi, tuan-tuan ya. Jadi kalau di sini ada ajran kabira, di sana ada ajran hasana. Jadi mari kita tengok sedikit apa kaitannya, kerana kita berada di akhir zaman. Jadi ayat kedua dan ayat ketiga, Ustaz ya. Ya, boleh Ustaz ya. Subhanallah. Silakan. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Dia ibarat gini tuan-tuan. Kita makan duri hitam. Duri hitam. Kita lepas makan duri hitam, tiba mari duri kapung. Lepas makan duri hitam, black tongue, Okey. duri kapung sini. Tapi tak apalah, semangat Al-Quran. Ustaz, ayat apa tadi Ustaz? 2 dan 3. 2 dan 3 Ustaz. Boleh Ustaz Boleh. Cumanya kita nak ambil juga satu ayat Ustaz ataupun 2 ayat daripada adinda kita. Ayat nombor 1. Ayat nombor 1 Allah. Duri hitam musangking dua kapung. Tapi tak apa, tak ada masalah. Ataupun saya baca dulu Ustaz. Ustaz baca. Saya baca ayat pertama dulu. 1, 2, 3 Ustaz Adi. Ya. Boleh Ustaz Memang nak dengar Ustaz Adi lagi. Tak puas. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangnya. Kita boleh dia. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. ولم يجعل له عوجا. Apa pendek dulu. Awareness tabuk. Modal stiker. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Walam yaj'al lahu iwaja. Kita buang gantung tinggi, lipat dia pergi ke Ustaz Adi. Subhanallah, subhanallah. Allah. Bismillah. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Tiga dan 4.
Subhanallah. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita mendengar daripada ayat surah Al-Isra. Jarang lagi setakat ni. Tak pernah dibuat lagi lah. Kami turun ke mana-mana, ngaji gile-gile gini dengan dengan penonton. Audio ni. Di pertama kali teratak ngaji lah. Pertama kali ni. Jadi lepas ni Ustaz Fatah pula. Jadi Alhamdulillah surah Al-Isra sebentar tadi, ayat yang ke-9. Apabila kita lihat balik kepada ayat nombor 3 surah Al-Kahfi itu, ataupun ayat yang kedua, menjelaskan tentang betapa surah Al-Isra ini adalah pasangan kepada surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra ini turun ketika Nabi dalam kesedihan. Ketika kepergian isteri yang selalu memperjuangkan, yang berjuang bersama baginda. Ketika perginya seorang insan, pakcik yang sentiasa membawa, melindungi beliau, baginda sejak kecil, dan kemudian pergi pada peristiwa Amul Huzun, tahun kesedihan. Maka surah Al-Isra ini, tuan-tuan sekalian, turun dan salah satu ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi Ali sebentar tadi, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Memberi hidayah, Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang amat-amat lurus, amat-amat qawam, yang bersifat qayyum, yang ada kaitan dengan Al-Qayyum yang kita baca dalam surah ataupun dalam ayat kursi. Allah bukan sekadar menghidupkan Al-Hayyu, tetapi Allah juga memastikan yang hidup itu terus teguh di dalam kehidupan. Itulah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan bila kita ingin selalu dibantu oleh Al-Hayyu Al-Qayyum, satu kaedah yang dinyatakan pada ayat 9 sama seperti ayat 2 dalam surah Al-Kahfi, iaitu apabila kita selalu mengambil Al-Quran sebagai Al-Quran. Apa maksud ambil Al-Quran sebagai Al-Quran? Pasal ada yang ambil Al-Quran sebagai mushaf. Tetapi bila ambil Quran sebagai Quran, bila istilahnya Quran sesuatu yang dibaca berulang kali, maka tuan-tuan yang hadir ke teratak ngaji ini, bila selalu baca Al-Quran ulang dan ulang, mungkin ada yang tak faham, tapi ya Allah, aku mohon barakah daripada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memimpin qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Pada ayat surah Al-Kahfi ayat yang kedua. Sama, maksudnya qayyimah itu sebagai nilai yang lurus. Kalau dalam katakan dalam hati dan pemikiran kita ada aiwaja, ada bengkok, Quran ini akan meluruskan semula. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Kalau dalam keluarga ada anak yang degil ataupun ada pasangan yang rasa bengkok perasaan ataupun pemikirannya, bagi Al-Quran dibaca berulang kali, ya, maka kesannya qayyimah. Liyunzira ba'san syadidan min ladun. Memberi khabar tentang peristiwa besar akhir zaman sebenarnya. Ada orang kata tentang
tentang Armageddon contohnya. Ba'san syadid itu satu di akhirat, tapi ia bermula di atas dunia ini. Tetapi kalau ada Al-Quran, Dajjal datang, cuba mengacau nilai, tidak berjaya kerana dilindungi oleh Alkitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah nyatakan di dalam ayat 9 ini, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Di surah Al-Kahfi tadi, ajran hasana. Mengapa di sini kabira, di sana hasana? Kerana ketika Nabi sedih itu, orang menganggap Nabi sudah kecil. Nabi sudah tidak ada backup. Tidak ada Abu Talib. Tidak ada lagi saudagar Khadijah. Habis. Dan Nabi merasakan amat kecil pada waktu itu, amat sedih pada waktu itu, dan orang melontar lagi. Ini fasa ketiga Nabi di Mekah. Ini bukan fasa pertama, Nabi nyusuk. Maksudnya? Nusuk. Nusuk. Ya. Mungkin pergi ke sana, pergi sini, kecil-kecilan, tetapi bila sudah fasa ketiga, pada waktu ini Nabi sudah diancam bunuh. Nabi sudah diancam untuk dikeluarkan. Dan pada waktu ini pergi dua orang yang disayangi. Dalam hidup kita mudahnya tuan-tuan, kalau ada ibu, ayah kita, orang yang kita sayang. Kita sayang dengan kawan-kawan kita di sini kan. Semalam pun saya dapat berita kawan yang saya daripada Indonesia berjumpa kerana Quran. Semalam beliau pergi ya pada umur sekitar 43 tahun. Muda. Tak sangka dia selalu bercakap tentang Asma'ul Husna. Video dia sekitar di YouTube lebih kurang sebulan lepas. Pasal tauhid, ada anak kecil yang hadapi leukemia. Bila ayah dia kata, kamu menghadapi leukemia, jangan bimbang abah, jangan bimbang bonda. Allah sayang kepada saya. Kata anak kecil. Dan kawan saya ini, dia melawat anak itu, dan dia ambil cerita itu. Rupanya cerita itu adalah cerita dia pada hari semalam. Dan ia betapa menyayukan, amat sayu tuan. Dan kita mungkin ada di kalangan kita, ahli keluarga kita yang pergi, itu ahli keluarga kita, ya, yang sokong kita. Nabi Muhammad SAW inilah yang hantar makanan ke Gua Hira. Inilah ketika Nabi bergegar mendapat wahyu, inilah yang memberikan selimut dan memberi khabar Allah tidak akan tinggalkan kamu pasal kamu berbuat baik dengan manusia, dengan anak yatim. Tuan-tuan sekalian, Nabi waktu kepergian dua orang itu, diherdik, nak dibunuh dan sebagainya, turun surah ini. Allah kata, kalau kamu pegang kepada Al-Quran, kamu tetap juga teguh, aqwam. Kamu akan boleh berdiri, ada kaitan dengan qama, berdiri tegap dengan dua kaki. Kerana apa? Kerana ada Al-Quran. Yang tuan-tuan ikuti di sini. Dan nombor duanya Allah kata, wa yubashshirul mu'minin. Memberi kabar gembira pada orang beriman yang terus ya'maluna salihat, buat amal baik. Bahawa ya Allah, kami ni kecil saja ya Allah. Tetapi kerana Quran, Allah beri ganjaran besar. Kerana Quran Allah beri, besarkan balik jiwa Nabi, dan Nabi terus dijalankan peristiwa Isra, dan Nabi balik tersebut, semua orang lagi kutuk lagi Nabi. Ingatkan dah nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dah yakin bila balik kena kutuk balik semula. Datang seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kawan kita di sebelah kanan kiri ini tuan-tuan, sekitar kita ini, inilah harapnya Abu Bakar As-Siddiq yang akan membantu sokong kita ketika kita rasa tak ada apa-apa. Pasal Allah akan beri pengalaman itu. Kita dah tengok tadi bahawa kalau kita nak berjuang sampai surah 12 sahaja, kita tahu bahawa Nabi Yusuf sedang disiapkan untuk ke atas, tapi sebelum itu dijatuhkan dahulu. Allah beri itu untuk manfaat kita. Kita tahu bahawa ya Allah, memang diri aku ini pasti akan diuji. Surah yang ke-29. Kalau ke depan lagi. Surah Al-Ankabut. Memang itu bahasanya. Kalau katakan patah balik ke surah yang ketiga, bila Allah bercakap tentang waliyumahhisallah, Allah memang nak bersihkan kita. Emas yang jongkong itu, ya, yang dapat
Kemudian dia akan dibakar sampai 2960 darjah Celsius kerana itu waliyumahhisa. Allah beri fitnah, ya, Allah beri ujian pada kita. Pada surah 29 ayat 69 surah Al-Ankabut itu Allah nak menguji walladzina jahadu. Siapa yang bersungguh sanggup hadapi yang sampai panas 2970 darjah Celsius, 2969 darjah Celsius, makin panas, orang kutuk terus lagi, sebenarnya Allah sedang waliyumahhisallah. Kerana Allah wayamhaqal kafirin. Allah nak lenyek dan hancurkan kepada orang-orang kafir kalau Allah bagi ujian. Tapi orang beriman seperti tuan-tuan, Allah bagi ujian tuan-tuan. Allah sebenarnya memberi ujian pada tentera Uhud dalam surah Ali Imran kerana nak bersihkan. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat kedua itu Allah kata ajran hasana. Lawan kepada hasanah ini adalah perkara yang kepada yang buruk, yang teruk. Allah nak berikan hasanah banyak-banyak pada tuan-tuan ahli zaman ini. Kita ada sayyiat, ya, ada keburukan, kesilapan, banyak keburukan yang ada dalam kehidupan kita, tetapi Allah nak bagi pada tuan-tuan tetap juga belajar ngaji, solat, kerana Allah beritahu memang perit. Tetapi Allah beritahu nak beri ajran hasanah. Kalau sini kabira, di sana akhir zaman ini banyak hasanah pasal kita ini bergelumang dengan pelbagai sayiat. Dan sayiat mengganggu kemenangan, kejayaan kita di sini dan juga di sana. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, saya kongsikan satu ayat ini pada hari ini, Ustaz. Sebenarnya itu jelah ayat yang kita nak kongsi malam ni. Dapat satu saja, ya, satu surah Al-Isra, satu surah Al-Kahfi, Ustaz. Dan lepas ni kita dah nak habis kan? Sadaqallahul azim, ya. Belum lagi sadaqallahul azim tadi kan? Belum lagi. Jadi mungkinlah kalau ada siapa-siapa yang nak baca sambung lagi tadi pun boleh, Ustaz, ya. Dan kalau ada siapa yang nak kongsi pendapat, soalan ke, kalau ada yang nak sambung, ya. Kalau tidak, kita dah habis ni kan? 8.52. Silakan kalau ada siapa-siapa nak berkongsi. Iya, ada dua-dua boleh semak. Yes. Boleh tanya soalan ke tak? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada ahli panel saya ada dua soalan untuk kedua-dua ahli panel. Tiga-tiga? Yang ketiga saya anggap dia kata tadi tuan rumah. Tuan rumah. Oh, selamat lah. Oh. Baik, soalan saya pertama, ada dalam ayat Al-Quran tu perkataan ataupun ayat itu diulang-ulang ataupun perkataan yang sama. Jadi saya mohon pencerahan. Dan yang kedua, perbezaan ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, dan satu lagi ya ayyuhan nabiyyu. Adakah perbezaan larangan? Adakah bagi ya ayyuhan nabiyyu itu tertakluk pada suruhan ataupun larangan terhadap nabi dan tidak termaktub kepada manusia biasa? Itu saja soalan. Terima kasih. Cikgu. Aduh, baik. Masya Allah. Baik, terima kasih. Soalan pertama iaitu berkaitan dengan tikrar ataupun pengulangan perkataan dalam Al-Quran. Ya. Sebenarnya tidak ada perkataan berulang dalam Al-Quran. Kalau kita bercakap tentang apakah mesej yang ada dengan apakah yang perlu kita ambil. Ya. Tetapi pastinya kita akan jumpa, kalau hasanah itu kita akan jumpa beberapa tempat. Ya. Kalau katakan kabira itu kita akan jumpa beberapa tempat. Jadi bagaimana kita melihat perkara ini? Ya. Satu,
Bila Allah menggunakan perkataan yang sama, itu maksudnya yang pertama ialah penekanan daripada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua ialah bila Allah ulang balik itu sebagai tazkirah untuk ingatkan kita balik semula bahawa sila beri perhatian perkara tersebut. Yang kedua. Tetapi bahagian yang ketiga yang maksudnya tidak sama, contohlah ya tuan-tuan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nampak sama kan berapa kali? 31 kali. Ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali dalam surah Al-Qamar, surah 54. Ya. Nampak sama, betul sama. Tetapi sebenarnya Quran bila satu perkataan yang sama ataupun huruf yang sama ataupun perkataan ataupun ayat yang sama, kalau ia berada pada sebelumnya dan selepasnya berbeza, maksudnya tak sama. Maksudnya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir itu, sebelumnya itu kisah Nabi Nuh. Maksudnya tolong beri perhatian. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk ambil pelajaran. Mengapa kamu tak ambil pelajaran daripada kisah Nabi Nuh? Bila pergi kepada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir pada ayat 22, contohnya yang sebelum itu 17. Sebelum itu kisah tentang Ad ataupun Thamud dan sebagainya. Mengapa kamu tak ambil pelajaran betul-betul daripada kisah Thamud tersebut? Jadi sebenarnya memang perkataannya sama ataupun ayatnya sama, tetapi sebenarnya mesej yang Allah sedang sampaikan. Kalau contohnya ayat 46 surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Lepas itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi kita mungkin akan berjumpa dengan mudhammatan contohnya ataupun ayat-ayat lain. Lepas tu ada fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya Allah sedang memberitahu pada kita nikmat mana daripada Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan, kerana ia merujuk kepada nikmat yang Allah sedang beri. Kalau ayat 46 itu apa maksudnya tuan-tuan? Barang siapa yang takut maqam di depan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ditawarkan 2 syurga. Maksudnya kalau tuan-tuan sebagai seorang suami, seorang ayah, hari ini bimbang, ya Allah, kalau aku dipanggillah menuju kepadamu ya Allah, adakah aku ini lepas standard Al-Quran yang engkau nyatakan sebagai seorang suami ataupun seorang bapa? Kalau tuan-tuan ada rasa takut tersebut, khaf, 2 syurga sudah disediakan untuk tuan-tuan. Jadi bila kita tengok tu, ya Allah, nikmat apa lagi? Rasa takut sahaja Allah siapkan syurga kepada kita. Tapi bukan sekali rasa takut. Kita kena bina rasa takut itu pada setiap masa selagi hayat dikandung badan. Jadi harap menjawab ya kepada soalan yang pertama tadi. Soalan kedua, Ustaz. Nak pergi sana sahibul bait tak boleh, Ustaz ya. Jadi akhirnya patah sini balik. Baik. Ya ayuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada ya ayyuhalladzina nafaqu ataupun wahai orang munafik, tak ada kan? Allah ini kerana surah 55, Allah ni penyayang. Allah panggil orang kalau adalah dalam dunia ni orang munafik pun, Allah tetap panggil ya ayyuhalladzina amanu. Paling kurang pun ya ayyuhan nas. Allah tak panggil wahai orang yang munafik ya. Kalau adalah perkara di situ, rasanya ramai orang akan pakai ayat itu ya untuk berceramah, wahai orang-orang munafik kat belakang tu. Contohnya kan. Tapi alhamdulillah ayat itu tak ada. Pasal apa? Itu cara bercakap kita juga ambil pelajaran daripada Al-Quran, akhlak Al-Quran. Ini lataif kan. Sebabnya dalam Al-Quran ini bila tidak ada nama wanita satu pun tak ada kecuali apa? Maryam. Maryam tu terlampau besar sangat orang kaitkan dia dengan Tuhan, ya. Orang kaitkan Nabi Isa dengan Tuhan. Allah beritahu spesifik pasal itu sahaja kes berlaku dalam dunia ini. Tetapi nama lain tak ada. Khadijah, Aisyah, pasal apa? Lataifnya, jangan banyak cerita pasal perempuan. Pasal banyak cerita pasal perempuan itu melambangkan akhlak yang amat rendah. Lataif, kelembutan-kelembutan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kembali balik ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Bila ya ayyuhan nas banyak pada ayat makkiyah, banyak bercerita tentang wahai manusia yang Islam bukan Islam, dan di situ sebenarnya ada mesej penting kepada seluruh manusia. Tapi ya ayyuhalladzina amanu biasanya adalah surah Madaniyah, turun di Madinah selepas Nabi berhijrah, dan biasanya merujuk kepada orang-orang yang
mungkin iman dah tinggi, tapi mungkin juga orang itu nak beriman tapi belum beriman. Jadi kalau katakan hari ini kita mungkin iman kita nipis sedikit pasal mungkin tak khusyuk dalam solat. Kalau Allah panggil, Ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya Allah sedang memanggil. Sedang memanggil Ustaz ya. Sedang memanggil ya. Wahai orang-orang beriman, amanu itu imannya tebal. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab sikitlah kat situ. Tetapi kalau iman nipis pada waktu itu Allah sebenarnya tahu ataupun panggil kamu iman nipis, sila jadi iman tebal. Sila jadi iman yang stabil. Pasal apa? Pasal Allah memberi ataupun amat positif kepada kita. Tak apalah yang lepas tu lepas. Yang lepas tu lepas. Tapi Allah nak kita pergi kepada iman yang tinggi itu. Jangan jadikan sebagai sebab. Dulu saya banyak buat kesilapan. Saya dah tak ada harapan. Allah panggil. Allah panggil. Dan salah seorang daripada ulama yang terkenal sebenarnya. Ya, salah seorang ulama yang terkenal bernama, Ustaz masih ingat lagi Ustaz? Seorang ulama yang asalnya itu perompak. Ya. Seorang ulama, ya, asalnya itu kalau kita tengok dalam Hilyatul Aulia, asalnya perompak, tetapi bila dia mendengar daripada surah Al-Hadid, dia dengar, dia tengah nak memanjat rumah orang, nak mengintai. Tapi dengar surah Al-Hadid. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Pada waktu itu dia dengar alam ya'ninil ladzina amanu, belum lagikah orang beriman? Dia perompak. Tapi bila dia dengar Allah panggil aku dengan orang beriman, belum lagi ke orang beriman untuk dia khusyuk kepada Allah dan khusyuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dia turun daripada itu menangis-nangis. Selepas itu beliau berubah dan akhirnya menjadi ulama yang terkenal. Macam mana dia jadi begitu? Kerana bila ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya kita ingat bahawa Allah memanggil kita, sila cek iman. Kalau ya ayuhan nas, maksudnya mesej itu suruh cek kita ni ada tak peri kemanusiaan. Ada. Kalau ada, tolong beritahu pada manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Satu daripada banyak-banyak ya ayuhan nas yang ada dalam Al-Quran. Tolong beritahu kepada manusia bahawa tolong beribadah pada Tuhan. Kalau kita tak beritahu lagi pada ahcong mutu yang ada dekat Malaysia ini tuan-tuan, yang berada di teratak ngaji, kita kena buat sesuatu. Dan saya dengar dah ada macam-macam projek yang dah dibuat. Teruskan. Tapi kita kena, ya ayuhan nas itu, kita kena bawa mesejnya itu, kita kena jumpa yang non-Muslim di samping orang Islam, kena beritahu. Pasal itu mesej yang Nabi bawakan di Makkah, dan itulah yang melonjakkan umat Islam zaman dahulu dan juga untuk zaman ini. Dan ada satu lagi tadi, ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi itu memang spesifik panggil pada Nabi pasal kesnya itu kes yang tertentu. Nabi ni ada tahap yang amat tinggi. Ya, amat tinggi. Cakap tentang surah At-Tahrim contohnya. Ya. Tetapi pelajarannya perlu kita ambil juga untuk siapa? Pengikut Nabi. Ya, pengikut Nabi. Sebabnya kalau kita baca ayat contohnya surah 38 ayat 29 surah Sad. Kitabun anzalna ilaika mubarak. Perkataan ilaika itu kepadamu. Siapa mu? Nabi Muhammad sebenarnya. Tapi kita ambil pelajaran apa? Saya pun nak ambil barakah daripada kitab yang diturunkan kepadamu, umat Nabi Muhammad. Dia tak turun pada kita. Turun pada Nabi. Tapi pasal saya ikut Nabi, saya nak ambil barakah daripada Al-Quran dengan tadabbur dan tadzakur pada surah 38 ayat 29. Saya harap itu sebagai satu soalan dan jawapan akhir Ustaz ya. Kerana Ustaz Ji dan Ustaz Tarmizi nak baca satu ayat akhir. Ya. Ayat apa Ustaz? Surah Ar-Rahman lah Ustaz ya. Surah Ar-Rahman ya. Sebagai tanda mengingatkan pada tuan-tuan sekalian bahawa Allah amat sayang. Teratak ngaji ini tanda Allah sayang. Bertemu kerana Al-Quran, bertemu kerana rahmat paling besar yang Allah nyatakan pada ayat 2 selepas Ar-Rahman, iaitu Allaman Quran. Kalau ada yang kata bahawa saya tak nak pergi rumah teratak ngaji lagi dah, sibuk. Kena ingat bahawa pergi ke sini, kalau tak ke sini pergi ke tempat lain, tetapi mesti cari apa tuan-tuan? Rahmat paling besar namanya adalah Al-Quran. Belajar Al-Quran. Pasal Allah yang tawarkan
Allamal Quran. Kena ada pelajarnya. Mana pelajarnya? Yang nak belajar daripada Allah melalui guru-guru Syekh Mahmud, daripada Ustaz Fatahul Aziz. Ini semua adalah kiriman Tuhan. Jejaka kiriman Tuhan. Ustaz, ya? Subhanallah. Inilah jejaka ni. Jangan tinggal. Kalau mendung, rasa letih, sibuk macam mana pun, kena ingat ini bukan kerana teratak ngaji, tetapi kerana Ar-Rahman Allamal Quran. Sila Ustaz. Sini Ustaz. Macam biasa ya. Macam biasa. Macam biasa. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Kita ke ni Ustaz Hadi. Apa? Rakam rakam ni. Tuan rumah je. Kita kena aku tuan rumah. Hai. 5 ayat je Ustaz. Allah ikut lana. Oh, siap beri ni. Adi dulu. Adi dulu. Badan Syekh nak. Ayat apa? 5 ayat. 5 ayat baca daripada awal. Daripada awal. 1.5 lah, 1.5 sampai 5 ayat. Sampai 5 ayat ulang. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان. شيخنا ما شاء الله. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام
والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Sadaqallahul Azim. Saya serahkan kepada Ustaz G sebagai Tuan Tanah. Okey, subhanallah. Jadi ini untuk akhir ni sebelum Ustaz Tirmizi menutup pertemuan kita pada malam ini, fursah zahabiyah ma'al Quran. Semua Allah semua sekali. Sebelum Ustaz Tirmizi tutup dengan taranum lepas ni, jadi saya Ustaz Fadil, Ustaz Fazrul, Ustaz Tir, kami ucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga pada sahabat saya Fadil Ustaz Fathul Aziz yang menghidupkan tanah sini Pulau Seram ni dengan nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Rumah yang tak ada Al-Quran macam kubur. Tapi ini Al-Quran bercahaya ni, subhanallah. Jadi, dan saya nak ucap tahniah dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan rahmat dan keberkatan. Dan sekali lagi Ustaz, kita mohon jutaan pemaaf salah silap kekurangan, dan terima kasih banyak kerana menerima kami bertamu pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan doakan kami untuk terus bersama menyebarkan kalamullah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Tuan Tanah, saya tutuplah majlis ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, terutamanya Syekhuna Ustaz Fathul Aziz dan Syekh Ustazuna jami'an, Syekh Mahmud Al-Syekh, dan seluruh yang hadir, dan tak lupakan kepada dua kekanda saya yang hadir pada malam ini ke kampung saya. Alhamdulillah, kita cukup bertuah pada malam ini. Kita adalah umat Al-Quran. Kita adalah umat yang dianugerahkan Al-Quranul Karim. Maka sama-samalah kita menjaganya, kita membacanya, mendengarnya, dan membelajar tadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat itu menjadi panduan dalam kehidupan kita. Walaupun kita mula dengan membaca Al-Quran, begitulah para sahabat tabi'in, dia ajar anak-anak, dia tanamkan benih anak-anak dalam dada Al-Quran. Walaupun sekadar membaca saja, ya? Sekadar membaca Al-Quran saja tanpa melihat pada makna peringkat awal. Kerana ia adalah kesan yang cukup hebat. Mukjizat bukan sekadar pada Al-Quran, pada bunyinya, pada kalimahnya, pada lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau diselusuri maknanya. Alhamdulillah, saya kira tutuplah majlis pada malam ini. Kau Ustaz? Okeylah, saya baca sikit. Sebenarnya balgham dah banyak sikit balgham. Bismillahirrahmanirrahim. علم القرآن خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم
خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan pesan ataupun serius sikit lah. Boleh Ustaz Bukan soalan ni. Bila lagi nak mari? Kalau boleh dapatkan date teruslah senang. Kalau ada peluang datang lagi ke sini lah. Setuju tak semua ni? Dok kuat, setuju tak? Kuat lagi, setuju tak? Tu dia. Hak belakang setuju tak? Kuat lagi? Okey, kena bagi date. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan lah, puan-puan pun ada lah. Tuan-tuan dan puan-puan, selesai kita untuk program Sembang Santai Al-Quran Terletak Ngaji Pulau Serai pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur juga terima kasih banyak-banyaklah kepada panel-panelis kita ni. Yang pertamanya Ustaz Fazrul Ismail yang juga merupakan jurulatih Akademi Psikologi Ikhlas. Ustaz Tarmizi bin Abdul Rahman. Saya baru bersembang tadi dengan Ustaz Fatahul dalam FB saya Ustaz muka serupa, nanti saya cerita lepas ni. Dan juga Ustaz Tirmizi Haji Ali yang merupakan kedua ni Qari My Quran Time dalam TV Al-Hijrah. Terima kasih banyak-banyak dan sebagai tanda penghargaan dan juga terima kasih di atas kesediaan hadir ke majlis ini. Untuk yang pertamanya saya persilakan Ustaz Fatahul Aziz, pengasas Terletak Ngaji Pulau Serai ini untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan. Untuk itu silakan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk menerima cenderamata terlebih dahulu. Silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا وجلاء قلوبنا وهمومنا وصحة وسلامة لأبداننا وزيادة في أرزاقنا وشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين ورحمة لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أنر وجوهنا بالقرآن وسلم أبداننا بالقرآن واعل درجاتنا في الدنيا والآخرة بفضل القرآن وألبسنا حلة القرآن وتوجنا بتاج القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة يا رب العالمين واجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين ينادى عليهم يوم القيامة اقرأ وارق كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم إنا نسألك علم القرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن وحسن تلاوة القرآن وحسن تأويل القرآن وتفسير يا رب العالمين واجعلنا من أهل القرآن أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تسدل علينا سترك وأن تدخلنا في كنفك وأن تحفظنا بحفظك وأن ترعانا برعايتك يا رحمن يا رحيم. اللهم سلمنا وسلم أبداننا وسلم أرزاقنا وسلم أهلينا وسلم زوجاتنا وآباءنا وأمهاتنا أجمعين وسلم مشايخنا أجمعين يا رب العالمين وبارك لنا فيهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورهم بالقرآن واعل درجاتهم بالقرآن يا رب العالمين واملأ قلوبنا حبا لهم يا رب العالمين بحبنا للقرآن يا رب العالمين. اللهم أعلي ذكرهم في الدنيا والآخرة وأعلي شأنهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا يا رب العالمين واجزهم بكل خطوة إلى هذا المكان خيرا كثيرا. اللهم اجزهم
اجزهم عنا خيرا كثيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا كثيرا يا رب العالمين، وبارك لنا فيهم، واحفظ أعمارهم، واحفظ أبدانهم، وسلم قلوبهم، وسلم أبدانهم من كل داء وشر يا رب العالمين. اللهم بارك في أهل هذا المجلس أجمعين، اللهم بارك في أهل هذا المجلس أجمعين، وبارك في أستاذ فتح وفي أهل بيتي يا رب العالمين، واجزه خيرا عن هذا القرآن يا رب العالمين. اللهم بارك له في أولاده، وبارك له في رزقه، وبارك له في صحته وعافيته، وبارك له في كل خير يا رب العالمين، وأعلي ذكره بالخير يا أرحم الراحمين، واملأ قلوبنا بحبه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجلسنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا رب العالمين، واجمع قلوبنا على القرآن، واملأ قلوبنا بحب القرآن. اللهم أنر قلوبنا بنور القرآن، واجمعنا في أعالي الجنان يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا كما جمعتنا في الدنيا على القرآن، فاجمعنا بحبيبك المصطفى العدنان. اللهم اجمعنا بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا بيده الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مشايخنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم بارك لنا فيهم يا أرحم الراحمين، وانفعنا بهم في الدنيا والآخرة، واجعلهم شفعاء لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا إننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب أصلح لنا أحوالنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.